Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini saya akan sambung perbincangan kitab Al-Mishkatul Masabih. Pada malam ini saya terus sambung sebab sebenarnya nota ni dah saya buat sebenarnya nota untuk kitab bab yang ketiga, Babus Siwak, bab tentang bersiwak, iaitu gosok gigi. Jadi saya bacalah nota ni, cuma saya tidak photostat untuk semua peserta kuliah ni. Cumanya sebagai sambungan kepada bab taharah di bawah kitab ni, kita akan bicara dalam kitab jilid ke-6 itu berkait dengan bab yang ketiga, iaitu tentang siwak, ataupun kita sebut dalam bahasa kita sekarang gosok gigi. Namun setengah ulama sebut, dia kata siwak ini sesuai juga kita terjemah membersihkan ruangan mulut. Maknanya kalau orang tak ada gigi pun dia boleh pahala juga. Gitu. Sebab dia bersih ruangan mulut. Termasuklah lidah, semua termasuk. Maknanya kalau dalam syarah kitab Bulughul Maram tu, siwak ni kecenderungan untuk kebanyakan ulama sekarang ni, sebab dia kata gigi ni boleh juga, cuma dia terlalu khusus lah. Kalau kita kata terjemah membersihkan ruangan mulut, dia termasuk semua. Sebab bersihkan lidah tu sebenarnya ada disebut dalam hadis Nabi SAW. Sebab lidah ni perlu dibersihkan juga. Sebab itulah ulama-ulama dalam kitab mu'asir, misalnya syarah pada kitab Bulughul Maram itu, Tawdihul Ahkam, dia sebut, dia buat huraian. Jadi huraian itu bersifat semasa lah. Dia kata bab gosok gigi ni sebenarnya lebih tepat kita terjemah mana membersihkan ruangan mulut. Sebab apa? Sebabnya seseorang yang tidak gosok gigi tetapi dia berkumur saja, semua ulama kata tercapai juga, boleh pahala juga. Begitulah juga seseorang yang guna Listerine misalnya. Gigi dia sudah bersih, cuma dia berbau dengan sebab lama masa dia tidak makan pun apa-apa makanan. Jadi sekadar dia berkumur ataupun kita terguna Listerine ataupun apa-apa cecair yang dikhususkan untuk membersihkan ruangan mulut, dia tak gosok gigi, tetap dia dapat juga kelebihan daripada hadis-hadis yang disebut. Dia akan dapat juga. Baik, kalau kita mengambil kira dari sudut Nabi kata laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak, dan hadis-hadis seumpama itu, misalnya antara maghrib dengan isya ni, mana setiap kali nak salat, Nabi kata kalau aku tidak bimbang jadi berat kepada umatku, pasti aku akan perintahkan mereka supaya gosok gigi setiap kali hendak salat. Jadi hadis itu tu, oleh kerana dia sahih hadis tu, apakah bermaksud kita gosok gigi setiap kali nak salat? Mana kena 5 kali tu. Kalau 5 kali, doktor kita atau dentist ni, dia tidak sure 5 kali dia boleh rosak gigi tu. Sebab tu pendapat yang mengatakan bahawa ada sebahagiannya gosok gigi dan sebahagian hanya sekadar berkumur ataupun guna Listerine, dia tidak akan merosok gigi. Jadi kalau kita pakai pendapat yang ulama sebut, mana membersihkan ruangan mulut termasuk gosok gigi, termasuk berkumur, maka kita boleh praktikkan untuk 5 kali tu. Siapa ada sebut begitu? Semuanya termasuk membersihkan ruangan mulut. Sebab apa? Sebab para ulama menyebutkan bahawa hadis-hadis yang diletakkan di bawah bab taharah yang menyebutkan tentang gosok gigi ni, sebenarnya maqasid dia yang dikehendaki adalah membersihkan ruangan mulut. Sebab dalam hadis lain Nabi kata kalau kamu datang ke masjid dalam keadaan mulut berbau, makan makanan yang menyebabkan berbau, Nabi tak pernah datang ke masjid. Nabi tak suruh gosok lagi gigi dulu baru datang. Tak, dia isu berbau tu. Dia isu berbau. Walaupun gigi kita sudah bersih, tapi kadang-kadang kerana makan sesuatu yang berbau, maka berbau. Sebab tu Nabi tak benar kita makan makanan yang berbau sehingga bila kita nak datang ke masjid sehingga mengganggu jemaah lain. Nabi tak benar. Jadi isu di sini ulama kata isu gosok gigi itu salah satu
Isu sebenarnya adalah membersihkan ruangan mulut. Jadi kalau orang tak ada gigi pun boleh pahala juga. Boleh pahala juga. Jadi saya tengok itu lebih luas lah pemahaman fiqh dengan cara yang lebih luas. Baik, sekarang ini dia sebenarnya tak apalah, saya tidak baca daripada awal sebab sebelum ini saya telah baca. Saya telah baca di sebuah surah lah sebagai sambungan kepada Mishkat itu. Ataupun kalau kita nak baca daripada awal pun tak apa. Jadi mungkin nampak tidak bersambung lah. Saya baca daripada awal lah. Kemudian bila dapat kitab minggu hadapan itu, saya akan habiskan juga nota ni. Kemudian kita akan sambung kitab. Baik. Hadis yang pertama di bawah bab siwak kan? Hadis pertama di bawah bab siwak, fasal pertama. Kena ingatlah setiap kali kita baca kitab Mishkat ni, fasal pertama itu hadis-hadis terpilih lah. Hadis-hadis terpilih yang Bukhari Muslim dikemukakan oleh musannif ni, pengarang kitab ni. Hadis yang pertama ataupun hadis yang ke-379. 379 ni kita mengambil kira daripada awal kitab. Maknanya daripada awal kitab ni sampai kepada bab ini, hadis kita telah belajar 378 hadis. Jadi hadis pertama di bawah bab siwak ni hadis yang ke-379. Tapi lama lagi lah sebab dia 1000 lebih hadis. Tak apalah. Tak apa. Wa an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis siwak inda kulli salah. Daripada Malik, daripada Abi Zinad, dari Al-A'raj, daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kalaulah aku tidak bimbang menjadi susah kepada umatku, nescaya aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali hendak menunaikan salat. Jadi Nabi tidak perintah setiap kali hendak salat tu kukuk jadi beratlah. Perbincangan dan pedoman hadis. Hadis Abu Hurairah ini adalah hadis muttafaq alaih. Hadis yang diriwayatkan bersama oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang kedua, hadis ini diriwayatkan oleh imam-imam hadis yang lain selain daripada Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah. Yang ketiga, kata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Muwatta, mengikut riwayat daripada Ibnu Syihab dari Humaid dari Abu Hurairah, beliau menyebutkan laula an yashqa. Ada sedikit perbezaan. Ni laula an asyqa. Tapi dalam Muwatta laula an yashqa ala ummati la amarahum bisiwak ma'a kulli wudu'in. Jika tidak akan menyusahkan umatku, pasti beliau. Ni Abu Hurairah ceritalah. Abu Hurairah sebut. Mana dia kata Nabi pernah bersabda, kalau tidaklah menyusahkan umatnya, pasti beliau akan menyuruhnya menggosok gigi setiap kali berwudu. Abu Hurairah tidak menyatakan dengan jelas kenyataan ini daripada Nabi SAW. Tak apalah. Oleh kerana sahabat bila disebut ni walaupun mauquf tapi fi hukmil marfu'. Baik, cuma saya nak sebut gini. Tujuan saya sebut hadis riwayat daripada Abu Hurairah juga tapi dalam Muwatta. Ni hadis Abu Hurairah juga tapi dalam dalam Nasa'i pada sebut ni dalam kitab Mishkat. Baik. Jadi bagaimana ahli fiqh ataupun ulama Islam melihat hadis ini? Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salatin. Itu satu. Itu dalam Mishkat. Adapun dalam kitab-kitab lain, dalam Bukhari, dalam Muslim, Nasa'i dan juga beberapa kitab sunan yang lain disebut laula an yashqa ala ummatihi la amarahum bisiwak ma'a kulli wudu'in. Tadi sebut kulli inda kulli salatin, setiap kali nak salat. Hadis ni setiap kali dia ambil wudu. Mana bila ambil wudu tu gosok gigi. Dari segi fiqhnya bahawa gosok gigi ni di tempat wudu, bukan di saf salat. Tidak. Mana di tempat wudu. Mana bila kita ambil wudu tu, hadis sebelum ambil wudu tu gosok gigi dulu. Itu maksud dia. Dari segi fiqhnya. Hak kata indah salah tu maknanya untuk salat lah. Di mana tempat gosok tu? Tengok hadis ni, hadis lain. Mana? Di bilik air lah. Tempat kita ambil wudu ataupun tempat wudu. Tidaklah kata gosok gigi tu tidaklah menyebabkan kita kata kotor tempat wudu tu. Dengan ada air yang banyak tu maknanya boleh. Di situ ya. Yang keempat, ulama berselisih pendapat tentang hukum menggosok gigi. Adakah wajib atau sunat? Majoriti ahli ilmu berpendapat ianya tidak wajib.
Bahkan sebahagian ulama mendakwa hukum tidak wajib adalah ijma' ulama. Imam Al-Ghazali rahimahullah dan Al-Mawardi telah meriwayatkan bahawa Ishaq bin Rahawayh telah menghukumkan wajib gosok gigi setiap kali hendak salat. Mana dia melihat kepada zahir teks hadis ini. Dia kata wajib. Sebab tu saya kata tadi, ulama kita pun dia tengok pula kalau wajib 5 kali sehari gosok gigi seperti guna berus gigi tu lah, ataupun guna kayu sugi. Doktor tidak sure begitu, doktor gigi. Banyak sangat tu kalau 5 kali tu. Bahkan seorang doktor tu pernah sebut pada saya, dia kata akan berlaku ni hakisan pada gigi kalau kerap sangat. Tak boleh. Jadi sebab itulah sangat menariklah pandangan dalam kitab Tawdihul Ahkam syarah pada Bulughul Maram tu. Dia kata membersihkan gigi tak semesti gosok. Tak semesti gosok. Jadi khilaf. Tapi jumhur lah kira-kira ni. Tapi ada yang kata dakwa ijma'nya bahawa tidak wajib, maknanya sunat. Sunat mana? Sunat muakkad, sunat yang ditekankan. Jadi mengikut Ishaq bin Rahawayh, dia kata wajib setiap kali nak salat. Sesiapa yang meninggalkannya dengan sengaja tak sah salat. Tapi pendapat ni terpencil lah. Pendapat ni bukan mewakili kalangan ramai ulama. Sebab tu kalau kita perhati, kalau kita belajar fiqh lah, biasanya kalau pendapat ramai, pendapat jumhur ni dia lebih ringan. Cuba perhati. Kalau kita baca kitab, pendapat jumhur ulama ke ataupun yang diijma' ke, dia lebih ringan daripada pendapat setengah individu. Misalnya Ishaq bin Rahawayh, dia tengok hadis tadi secara literal, secara zahir, maka dia kata wajib. Sehingga tak sah lah. Sebab dia kata guna fi'il amar. Lepas tu berat ke? Tidak berat. Tamu-tamu zaman kita sekarang ni lagilah tidak buat. Dengan tempat, dengan kita termudah nak dapat berus gigi. Lepas tu ada tempat khusus tengah masjid tu. Kita ada bilik air saja tu. Kita ada beberapa tempat bilik air di kawasan masjid tu. Jadi tidak menyusahkan. Ada paip lagi di tepi. Jadi mudah. Tak apalah. Itu pandangan dia lah. Daud Az-Zahiri kata wajib tapi tidak syarat, maknanya mengikut Daud. Jadi Daud Az-Zahiri lebih ringan pula. Wajib tapi kalau tak buat apa sah juga sebab dia bukan syarat, kata Syekh Daud Az-Zahiri. Baik, yang kelima Hafiz Iraqi. Kata Hafiz Iraqi, hadis yang sedang dibincangkan ini tidak mengandungi maksud perintah. Walaupun sebab tidak ada makna perintah, cuma Nabi kata kalaulah aku bimbing aku jadi berat, pasti aku suruh, tapi aku rasa berat kalau 5 kali sehari, maka aku tidak perintahkan jadi 5 kali. Setiap kali nak salat mesti gosok gigi, tidak. Kata Hafiz Iraqi, dia kata hadis ni tidak mengandungi makna perintah, tidak. Namun ada beberapa hadis lain yang menunjukkan maksud perintah. Maksud perintah misalnya hadis Umamah, istaku fa inna siwak matharatul lil fam. Ni baru menunjukkan perintah. Gosoklah gigi kamu, maka sesungguhnya gosok gigi itu adalah matharatul lil fam, pembersih mulut, yang membersihkan mulut. Dalam riwayat lain wa mardatil rabbi, ada tambahan dalam riwayat lain, dan dia punca untuk dapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis ni dia tidak kaitkan secara khusus kerana nak salat, tidak. Hadis ni tidak, lain sedikit. Baik, ada beberapa hadis lain yang menggunakan kalimah istaku dan ada hadis yang menggunakan kalimah alaika bisiwak. Semua itu dari segi zahir maknanya menunjukkan wajib ke atas kamu. Istaku, gosoklah oleh kamu. Perintah tu makna wajib. Ada setengah riwayat alaika. Alaika ni alaika ni ala ni dia makna wajib juga. Alaikum bisunnati wa sunnati alaikum. Kalau terjemah secara harfiah, ke atas kamu saja. Tapi setengah-setengah ala dalam bahasa Arab ni dia bermakna wajib. Misalnya alaikum bisunnati wa sunnati khulafa, tu makna wajib tu. Jangan pula kita kata atas tu tidak ada makna perintah. Tu pergi kepada sunnah Nabi ni, sunat lah. Salah tak ada ulama kata begitu. Jadi ala tu dengan makna wajib. Seperti di sini, alaika bisiwak, wajib bersiwak, yakni membersihkan ruangan mulut. Baik, itu kenyataan disebut. Jadi tu cuba tengok di sini, saya huraikan di sini mengikut huraian ulama ni. Para ulama telah membuat penelitian terhadap hadis-hadis yang mengandungi maksud perintah, namun tidak ada satu pun yang sahih. Dia kata kalau ada hadis ni, pandangan ulama yang membuat kajian hadis tentang gosok gigi ni, dia kata kalau ada hadis-hadis yang menyebutkan perintah atas nama perintah, atas nama wajib gosok gigi, tak ada satu pun yang sahih. Ini buku kajian ulama. Ramai juga di kalangan ulama yang menyebutkan bahawa dalam hadis yang dibincangkan ini ada maksud perintah tetapi tidak menunjukkan wajib, bahkan sunat. Perintah dengan makna sunat saja, tidak wajib.
Cumanya kena ingatlah, cuma di sini saya tidak sebut dalam nota ini. Kalau dengan sebab kita tidak gosok gigi, tidak bersih sehingga mengganggu orang lain, itu boleh jadi haram. Jadi wajiblah gosok gigi kalau gitu. Misalnya datang ke masjid, saya sendiri pun pernah alami itu. Tak aja lagi orang musuk mulut lagu temu. Siapa kita jadi tak pernah boleh baca ayat. Busuk pelik. Katanya makan berapa lah dia ni, kita tahu. Ada belah kena gitu, kata patutlah Nabi tak ui mari masjid pun. Pelik bang, ada. Saya kena sekali. Disuruh aja bukan kata masjid besar gini. Kita pun fikir, patutlah Nabi tak benar pun. Mengganggu. Sebab tu kalau siapa peringkat tu, tu boleh jadi haram itu. Kalau siapa peringkat sehingga menjejaskan kualiti solat orang lain, itu boleh jadi haram. Sebab hukum ni kadang-kadang dia berubah mengikut keadaan juga. Baik, seterusnya. Ini masail ni. Pandangan ulama berkenaan gosok gigi selepas gelincir matahari bagi orang yang berpuasa. Bagi orang puasa macam mana hukum dia gosok gigi selepas masuk waktu zuhur itu? Kata Imam Nawawi sebagai tokoh besar dalam mazhab Syafi'i, kata Imam Nawawi masyhur dalam mazhab kita, yakni mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah, hukumnya adalah makruh. Itu masyhur dalam mazhab kita. Kata Imam An-Nawawi. Ibnu Munzir meriwayatkan pendapat ini, yakni makruh, dari Atha, Mujahid, ini tokoh-tokoh besar di kalangan tabi'i, Ishaq, Abu Thawr, mereka juga sependapat dengan apa yang disebut oleh Imam Nawawi. Ibnu Sabbagh meriwayatkan ini juga adalah pandangan Ibnu Umar, Auza'i, Muhammad bin Hasan. Mana Ibnu Umar kata makruh juga. Ini mengikut riwayat Ibnu Sabbagh. Baik, tak apalah. Ibnu Munzir juga ada menyebutkan antara ulama yang memberikan kelonggaran menggosok gigi sepanjang hari adalah An-Nakhai, Ibnu Sirin, Urwah bin Az-Zubair, Malik dan ashabur ra'yi. Ibnu Munzir juga menyebutkan antara yang berpendapat ada kelonggaran adalah Ibnu Umar, bukan Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan juga Aisyah. Makna di kalangan sahabat pun khilaf dah masalah ni. Makna Sayyidina Umar, Ibnu Abbas sebagai tokoh utama fiqh lah, kita tahu ahli fiqh utama di kalangan sahabat, Ibnu Abbas dan juga Aisyah, dia kata tak apa, bulan Ramadan pun gosok gigi sepanjang hari pun boleh, tak ada masalah. Tapi Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar, dia kata makruh mengikut riwayat daripada Ibnu Sabbagh itu. Maknanya perkara ini berlaku khilaf di kalangan sahabat lagi. Jadi kita nak pakai hak mana? Nak pakai hak mana? Kalau saya pakai hak boleh. Atau hadirat nak pakai hak tak boleh, kena gosok awal-awal lagi lah. Mana sebelum zuhur tu kena gosok awal-awal lagi. Lepas tu kita kena ingat satu perkara, kalau dalam bab puasa ni kadang-kadang bau tu bukan kerana gigi tak gosok gigi, bukan kerana dia panggil rih minal jauf tu, mana angin daripada jauh rongga perut engkau tak makan kan, hak tu kadang-kadang bau. Dan saya baca dalam kitab syarah Bulughul Maram tu, faktor orang puasa bau ni faktor makan ni hak dia makan masa sahur tu. Kena makan diri tak suruh gosok gigi lah, habis potong kita kata sesuatu tu Colgate punya bau pun engkau dia makan petang lagi. Gini lagi tu. Dia jadi bau saja. Memang bau. Patut tak buang pula hari tu. Dia tubik ke atas ni. Kuat dia tu. Gosok gigi pun bau tu. Tu ya. Jadi maknanya apa? Kalau mari masjid kan kena pakai mask kan. Kalau tidak bahaya. Nyaya kat orang. Sebab kawan tu jenis tak boleh dia. Tak boleh seumur dia. Lalu tengok jual dia. Takut jalan lain ada setengah tu. No, dia tak boleh. Aku nak jaga. Tak boleh kita mari masjid ni siapa menyusahkan orang jadi berdosa. Kena jaga masjid ni dia disiplin. Tidak separuh rumah kita. Kena jagalah. Baik. Yang ketujuh, ada sebahagian ulama berpendapat bahawa secara khususnya gosok gigi adalah wajib kepada Nabi. Tu. Memang ni termasuk Izzuddin pun sebut, Syekh Izzuddin pun sebut. Gosok gigi ni antara yang wajib pada Nabi tapi tidak wajib pada umat dia. Itu gosok gigi. Pandangan mereka berasaskan kepada beberapa hadis. Namun kebanyakan hadis itu dhaif. Dan ada juga yang hasan. Para ulama menyebutkan untuk menyabitkan suatu perkara kepada Nabi secara khusus ianya mesti melalui hadis yang sahih. Tak apa, hukum mana pun hadis itu hadis yang mukhtalaf fihi. Hadis yang ulama berbeza pandangan dalam menentukan dia punya status hadis itu. Bagi ulama yang kata hasan, maknanya dia kata hak tu khusus untuk Nabi, hak wajib. Mana umat dia sunat. Begitu.
Yang ke-8, hadis ini menunjukkan sikap Nabi SAW yang begitu sayang dengan dan mengambil berat terhadap umatnya. Baik, kita terus pergi kepada hadis yang kedua. Wa an Shuraih bin Hani qala sa'altu Aisyah bi ayyi shay'in kana yabda'u an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitah, qalat bis-siwak. Daripada Shuraih bin Hani, beliau berkata, saya telah bertanya Aisyah, apakah perkara yang mula-mula dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk ke dalam rumah? Jawab Aisyah, gosok gigi. Nabi ni kalau dia masuk rumah dia akan gosok gigi. Kenapa hadis ni lagu mana? Paling pupuk kita klik kena gosok gigi, kena amal hadis ni. Mana buh gigi ni kena bau. Kalau lagu mana? Maksud hadis ni? Tidak. Hadis ni dia ada latar belakang dia. Kalau Quran dia panggil asbab nuzul, hak ni dia panggil asbab wurud hadis. Apa jadi ada hadis ni? Pensyarah hadis sebut bahawa hadis ni berkait dengan masuk dalam rumah tu betul, tapi daripada musafir ketika perjalanan jauh. Pakailah tubik rumah pergi beli kicap, masuk gosok gigi. Tak munasabah tu. Maknanya hadis ni berkait dengan musafir. Misalnya kita musafir jauh, mari daripada jauh, dia bang mulut tu tak? Jadi sunatlah gosok gigi. Sebab apa nak menghadap isteri, anak dan sebagainya. Tu. Tapi hak kebiasaan ni hak tidak, kita ketika hadir bukan musafir, tidak sunat. Tu sini saya nak sebut sedikitlah berkenaan dengan sebab ni hadis 380 ni pertama kali kita jumpa perawi yang bernama Shuraih bin Hani. Siapa Shuraih bin Hani ini? Shuraih bin Hani bin Yazid Al-Harithi Al-Mazhaji, kunyah dia Abul Miqdam Al-Kufi. Dia ni adalah mukhadram dan seorang yang thiqah. Berperang bersama Ibnu Abi Bakrah di Sijistan pada tahun 78 Hijrah. Ada ulama menyebutkan umur dia 120 tahun. Dia ni mukhadram tu apa maksud mukhadram? Dia ni mukhadram. Mukhadram ni maknanya orang yang sempat dengan dua zaman, iaitu jahiliyah dan zaman nubuah. Memeluk Islam namun tidak pernah melihat Nabi SAW. Sebagian ulama menyebutkan bilangan mereka lebih kurang 40 orang. Dia ni sempat ni maksud mukhadram ni mana sempat hidup zaman jahiliyah. Maknanya sebelum Nabi jadi Nabi pun dia ada dah masa tu. Selepas Nabi jadi Nabi pun dia ada lagi lah. Dan dia masuk Islam tapi tak pernah jumpa dengan Nabi. Mana masuk Islam melalui jasa orang lain. Ni dia panggil mukhadram. Jadi ulama kata tidak sahabat lah dia ni, sebab dia tak jumpa Nabi. Syarat jadi sahabat ni bukan Islam saja, dia pernah bersama Nabi, jumpa Nabi, tengok Nabi. Kalau dia buta pun dia ada bersama Nabi. Dia tahu dia sudah berada bersama Nabi walaupun kalau dia buta. Hak tu boleh jadi sahabat. Hak dia ni tidak jadi sahabat, dia panggil mukhadram. Nasib dia lah, setengah-setengah tu saya baca dia sedih. Rugi kita, tak boleh jadi sahabat sebab tak pernah jumpa Nabi. Tapi Islam masuk Islam sebelum tu lagi. Dan sempat dengan zaman jahiliyah. Dia ni salah satu. Mengikut ulama, orang hak gini, hak mukhadram lebih kurang 40 orang. Lebih kurang 40 orang. Dia panggil mukhadram. Sebab tu kalau kita tak tahu istilah ni, kita baca hadis, wa huwa minal mukhadram. Kita tahu gapo dia pula mukhadram. Ni lah salah seorang. Baik, tak apalah. Beliau sini ada lagi tak bisa. Beliau ni penduduk Yaman, dia ni orang Yaman. Shuraih bin Hani ni dia tinggal di Kufah, antara pendukung Khalifah Ali. Dia ni antara penyokong Sayyidina Ali lah, dia berpihak pada Sayyidina Ali bila berlaku konflik antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah tu, dia ni antara yang berpihak pada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sempat dengan zaman Nabi namun tak pernah melihat Nabi. Beliau meriwayatkan hadis daripada Abu Hurairah, Umar, Ali, Sa'ad, Ibnu Abbas dan Aisyah dan ramai lagi di kalangan sahabat. Mana dia ni tabi'in lah. Antara orang yang mengambil riwayat daripada beliau adalah dua orang anaknya, iaitu Muhammad dan Miqdam. Atau orang lainnya Sya'bi, Hakam bin Utaibah dan lain-lain lagi lah. Baik, perbincangan hadis. Hadis Aisyah ni adalah sahih dan ianya terdapat dalam Sahih Muslim. Selain daripada dalam kitab ni, dalam Sahih Muslim ada sebut hadis ni. Yang kedua, sunat gosok gigi ketika hendak masuk dalam rumah. Perkara ini disebutkan dengan jelas oleh Abu Syamah dan Imam An-Nawawi. Kata Ibnu Daqiqil Aid tentang sunnahnya amal ini disebutkan hampir dalam semua kitab fiqh. Sunnah. Tetapi ulama kata sunnah tu bagi orang musafir lah. Kalau kita mengambil kira setiap kali keluar rumah patut nak masuk rumah gosok gigi, dia tidak praktikal gitu. Dia tidak praktikal.
Yang ketiga, hikmah di sebalik sunnah ni, yang pertama husnul muasyarah dengan keluarga. Kenapa ada sunnah bila pergi berjalan jauh musafir, balik gosok gigi dulu. Mana siapa di rumah tu, maknanya masuk rumah tu pergi bilik air gosok gigi, barulah kita kata bercakap dengan isteri dan sebagainya. Sebabnya apa? Supaya kita dapat kita kata bersama keluarga dengan lebih baik lah. Ni gigi bau busuk, tadi singgah makan petas itu dah, lepas tu kelik dalam keadaan gitu, jadi tidak munasabah lah. Tidak munasabah. Itu hikmah yang pertama. Yang kedua, menimbulkan kemesraan di kalangan keluarga. Sebab apa? Sebab keadaan diri seseorang itu dalam keadaan baik, bau sedap, kita kata. So, mulut tak, kalau bau tubuh ni boleh kira ni mulut bersih tak bau, kalau bau tubuh tu tak apa lagi, mau kelik jauh. Tapi mulut tu. Tu. Dan Nabi SAW kalau dalam perjalanan jauh, dia tidak direct balik ke rumah dia. Adalah hadis sebut dia akan singgah dulu di Masjid Madinah. Banyaklah hikmah di situ. Dalam syarah Bukhari disebut antara hikmahnya supaya isteri dia bersedia lah. Tahu dah suami balik duduk di masjid ni kan, kemah-kemah sikit rumah tu dah, atau bersiap di kotak mandi nak sambut suami. Itu salah satu sebab menyebabkan hubungan itu jadi mesra, terikat hubungan kasih sayang tu tujuannya. Sebab tu kalau zaman sekarang ni sangat mudah untuk kita amal ni. Nak balik boleh 4-5 km atas Mercedes habis nak sapa ni. Boleh sebut lagi siap lalu layar bubu tu nah. Boleh royak lalu. Lebih baik lagi. Mana lebih tercapai lagi maksud Nabi SAW. Gunalah kemudahan teknologi itu ada tu untuk menunaikan, untuk kita kata nak supaya kita dapat sunnah itu. Sangat bagus tu. Dia kejut bini tiba-tiba sapa depan rumah. Dia dia ada tidak sedialah. Tengah malam pula pakar bedok sejuk tu. Kita ni 4-5 hari dah tak jumpa dia misalnya. Tengok peratu Jepun. Jadi Nabi ni dia ajar benda gitu. Lepas ni kita akan jumpa hadis bagaimana perempuan haid ketika mandi lagu mana semua Nabi sebut kena bubuh minyak wangi di kemaluan tu. Ya sesuai lah za'faran itu. Tu. Siapa begitu sekali Nabi ajar apa tu, nak biar jadi hubungan suami isteri tu molek. Kalau tidak kah, kadang-kadang boleh jadi balah tu. Mai busuk semacam dia kata ni. Tu kan. Baik, seterusnya. Yang ketiga, menghilangkan perasaan tidak senang bila bersama isteri dan keluarga tu. Baik, Hafiz Iraqi menyebutkan ditekankan amalan gosok gigi dalam Islam pada beberapa keadaan. Hafiz Iraqi kata kalau kita tengok perhati kepada hadis, Nabi tekankan kita gosok gigi. Gosok gigi secara umumnya sunat lah, mengikut jumhur ulama, mengikut Ishaq bin Rahawai dan juga kita kata Syekh Daud Az-Zahiri dia kata wajib. Tapi mengikut kebanyakan ulama tidak wajib, sunat. Baik, tetapi walaupun begitu, berpandukan hadis-hadis, kata Hafiz Iraqi, ada beberapa tempat yang Nabi tekankan. Yang pertama, ketika berwuduk untuk salat, berwuduk untuk salat. Wuduk ni ada dua. Ada wuduk yang kita ambil wuduk tu bukan untuk salat. Ada yang ambil wuduk tu sebagai syarat syah. Syarat sah. Tu. Peling lidah nak. Syarat sah. Maknanya orang panggil, dari setengah ulama dia kata wuduk wajib. Maknanya wuduk tu menjadi syarat untuk sah sembahyang. Hak tu kata Hafiz Iraqi, hak tu kena gosok gigi, sunat situ. Ditekankan di situ. Yang kedua, ketika bangun dari tidur. Hak ni ulama kata tidur hak waktu malam, hak kita tutup nela, hak lemuk-lekuk, dakat batal golek tu bukan tidur siang hari, orang panggil qailulah tu tidak. Tidur malam. Hak tu maksudnya. Tetapi ada juga setengah ulama kata kalau tidur siang hari pun lebih kurang tidur sepanjang malam juga lama. Hak tu molek juga. Sebab dia maksud dia nak bersih ruangan mulut, nak bersih ruangan mulut. Okey. Yang ketiga, ketika hendak tidur. Ketika hendak tidur, tu ditekankan juga. Sebab apa? Sebab ketika nak tidur tu kita bersama dengan isteri. Nak bercakap, kadang-kadang tidur telah maksud telah bercakap, tak sempat, kadang-kadang sibuk masing-masing situ. Tapi kalau mulut bau tak, hilang selera. Banyaklah hilang selera situ tu. Jadi tengok Nabi ajar. Nak apa tu? Biar jadi timbul perasaan mawaddah, kasih sayang tu, sakinah, ketenangan, rasa senang pula. Jadi gimana-mana pun rasa nak balik di rumah apa? Inilah kelebihan dia. Ni hak Nabi sebut. Ni kalau tak jaga kan, Allah balik lewat, tak si balik kan takut ngepek. Juga klip. Tapi kalau jaga memang gini, tak boleh lepas cakap nak klip. Gitu maksud hak tu yang dikenaki tu. Baik, yang keempat, ketika nak baca Quran.
Janganlah kita baca Quran dalam keadaan mulut bau busuk. Tu wahyu tu Quran tu. Kena jaga. Yang kelima, ketika berubah bau mulut atau berubah warna gigi. Tak kira lah waktu mana tengok tu bau mulut. Molek lah. Sebab tu saya kata, kalau kita pakai semua dengan makna gosok gigi gak, berat gak mulut kita ni 2-3 jam bau dah. Jadi kalau kita pakai pendapat setengah ulama, dia kata bersihkan ruangan mulut ni tak semesti. Misalnya kita guna chewing gum tu tak, misalnya ada hak jenis. Jadi boleh menghilang juga tu. Boleh menghilang. Termasuk dia. Mana boleh pahala juga. Lebih luas. Yang keenam, selepas masuk ke dalam rumah. Seperti hadis tadi. Masuk dalam rumah kerana musafir. Dari perjalanan yang jauh. Perkara yang keenam adalah berkait dengan balik dari perjalanan yang jauh. Sini saya buat taklik mengikut apa yang disebutkan oleh ulama. Apa kita ni? Saya ambil satu lagi. Ni pun ringkas juga ni. Ni ringkas juga ni. Hadis 381, wa an Hudzaifah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-lail yashushu fahu bis-siwak. Daripada Hudzaifah kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bangun dari tidur, baginda menggosok giginya dengan kayu siwak. Baik. Dalam riwayat Muslim ada tambahan. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-lail yatahajjad, ya. Itu tak apalah, hadis itu ada perbezaan. Cuma saya nak ambil di bawah ni perbincangan dia. Kata Syekh Muhsin Al-Ibad, dikata Imam Nasai, kemudian Imam Nasai mengemukakan bab as-siwak idza qama min al-lail, iaitu bab-bab yang berkaitan dengan gosok gigi. Bab pertama yang dikemukakan oleh Imam Nasai ialah bab gosok gigi sebelum bangun tidur, sebagai mengisyaratkan kepada amalan sunnah selepas bangun dari tidur ialah membersihkan ruangan mulut dari bau yang tidak menyenangkan dan siwak. Dan siwak ialah salah satu bentuk tathhir dan tanzif. Tathhir ni maknanya kita nak bertahap, kita nak bersihkan. Bersih tu maksud dia nya kita buai lah, kita nak buai dia punya sakit baki kalau ada lekat-lekat. Lepas tu tanzif ni untuk supaya kebersihan, dari sudut kebersihan. Bukan sekadar dari sudut taharah, tidak. Dari segi kebersihan. Dari sudut itulah. Sedia dimaklumi bahawa membersihkan tubuh badan termasuk dalam suruhan agama Islam. Siwak atau membersihkan gigi atau ruangan mulut adalah amalan yang lumrah dan menjadi amalan manusia sama ada muslim atau non-muslim. Justru perlu difahami bahawa anjuran Nabi SAW supaya bersiwak selain untuk kebersihan zahir, ia juga sebagai amalan khusus umat Islam apabila ingin mengerjakan amal ibadat. Dan ibadat yang paling besar adalah salat, kerana ianya merupakan munajat hamba dengan Tuhannya. Antara falsafah Islam kenapa ditekankan gosok gigi bila nak salat, sebab salat ni hakikat sebenarnya adalah kita bermunajat dengan Allah. Itu sebenarnya. Sebab kalau kita kecek dengan orang gini pun kita tak save, mulut kita bang. Jaga. Kalau lagi mesyuarat kat setengah tu cedek sama punya chewing gum telah kita coklat getah kata takut bau mulut. Apa tu? Tidak menyenangkan. Bahkan itu menjatuhkan maruah tu. Gak kita ni dengar tu, ni masa semaya ni. Lagilah kena jaga. Begitulah. Baik, yang terakhir. Hadis yang dikemukakan oleh Imam Nasai ini sebenarnya berkaitan bangun dari tidur untuk menunaikan salat tahajud seperti dalam riwayat lain. Sebagaimana yang diperjelaskan dalam riwayat Imam Muslim. Jika dalam keadaan biasa kita dianjurkan supaya bersiwak, maka selepas bangun dari tidur lebih perlu diberikan perhatian. Kita akan bertemu dengan hadis yang khusus menyebut tentang siwak dan kelebihannya, iaitu as-siwak mathharatul lil fam mardatul lir rabbi. Siwak boleh membersihkan mulut dan mengundang redha Allah Subhanahu wa taala. Penting sangatlah. Gitu ya. Jadi hadis 382 ataupun hadis yang keempat tu insya-Allah kita bincang minggu hadapan insya-Allah. Ya boleh. Silakan. Boleh. Kita siwak kan. Ada kita buat cara biasa. Atau ada tertentu kita untuk yang siwak itu jadi ibadat dapat pahala. Okey. Yang kedua ada nomor tertentu belum atau sempat siwak. Okey. Jadi soalan pertama saya sebutlah mungkin setengah-setengah tak dengar ke. Jadi ada biar kita tanya ni berkenaan dengan gosok gigi ni ada cara khusus ke tidak? Gitu. Ada sebenarnya Nabi sebut, kita tak jumpa lagi. Nabi tak benar kita gosok gitu. Daripada bawah ke atas gitu. Dia sebab ulama kata sebab Nabi kata boleh merosakkan gusi. Memang cuma Nabi suruh kita pusing gitu. Syah shushu tu gosok dengan pusing. Pusing gitu. Tepatlah seperti doktor gigi sebut tu. Mana Nabi sebut sama gitu lagi. 1400 tahun. Gosok gigi jangan buat gini tapi pusing gitu.
Pusing gitu. Atau ada sebut dalam hadis. Kita jumpa dalam Sunan Nasa'i. Itu soalan pertama. Soalan kedua, ada kena baca aku sudah wallahu a'lam. Saya tak jumpa setakat ni. Tapi saya berani kata tak ada pun. Kalau ada, boleh kongsilah maklumat tu. Setakatnya kita belajar. Kalau sebab muka bab ketaharah ni mana-mana kitab pun ada. Tak jumpa tu. Bismillah lah. Bismillah. Okay, kita berhenti setakat dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.